Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 4 Jun 2021 bersama dengan saya Nur Syah Mama Amin. Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin hari ini menegur pihak yang menggesa pembukaan segera Parlimen. Beliau turut menasihatkan mereka supaya jangan mengikut perasaan dalam mengeluarkan cadangan. Ketika ditemui pemberita hari ini, Hamzah berkata sidang parlimen sebelum imuniti kelompok dicapai hanya akan mewujudkan lebih banyak kluster jangkitan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas rancangan kerajaan untuk mengambil tindakan terhadap golongan anti-vaksin. Hamzah bagaimanapun dalam jawapannya kepada pemberita membidas pihak yang mendesak parlimen untuk segera dibuka. Katanya, setiap kali parlimen bersidang, seramai lebih dari 1,000 orang termasuk ahli parlimen, penjawat awam dan kaki tangan parlimen akan berada di kompleks parlimen selama 4 hari seminggu. Sombong dan jahil, itu kata ahli Parlimen Klang Charles Santiago kepada Hamzah Zainuddin berhubung kenyataan Menteri Dalam Negeri itu dalam sidang medianya semalam. Kenyataan Charles itu dibuat susulan Hamzah menyarankan wakil rakyat yang memperjuangkan hak warga asing tanpa dokumen menjadi penaja golongan itu bagi membantu proses vaksinasi. Kata Charles, Malaysia mempunyai sekurang-kurangnya 4 juta warga asing tanpa dokumen dan 90% daripadanya memasuki negara mengikut saluran yang sah. Tambah Charles, kerajaan sebelum ini telah banyak kali diingatkan akan peranan ejen dan orang tengah dalam mewujudkan pekerja asing tanpa dokumen. Hamzah sebelum ini dikritik lebih 20 wakil rakyat berhubung operasi bersepadu yang dirancang untuk menangkap golongan ini. Baik, sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang disertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti. Baik, kita ke berita seterusnya. Petisyen dalam talian untuk mendesak Menteri Kanan Muhammad Azmin Ali meletak jawatan kini mendapat lebih 140,000 tanda tangan warga maya. Semakan Kini TV mendapati setakat jam 5 petang tadi, sebanyak 141,000 tanda tangan telah berjaya dikumpul. Petisyen dengan tanda pagar Azmin letak jawatan itu dimulakan semalam oleh warga maya dan mensasarkan 150,000 tanda tangan. Menurut petisyen itu, tuntutan itu dibuat kerana mendakwa Azmin gagal berfungsi sebagai Menteri Kanan yang diharapkan. Azmin yang merupakan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri menjadi sasaran kritikan susulan dakwaan terdapat kebenaran operasi perkhidmatan tidak perlu semasa PKP penuh. Seorang tahanan di IPD Klang Selatan yang meninggal dunia ketika dalam tahanan polis malam maut akibat terjun dari tingkap. Perkara itu disahkan oleh Ketua Polis Selangor Arjunaidin Muhammad. Semasa pegawai penyiasat kes sedang mengiringi si mati untuk dihantar ke lokap daripada pejabat dia, semasa dia menuruni tangga dari tingkat 2 ke tingkat 1, so pada masa itu si mati pentahanan ini telah bertindak menolak pegawai penyiasat yang berkenaan dan dalam masa yang sama bertindak untuk melarikan diri ke arah tingkap yang di tangga yang berkenaan yang terbuka dan seterusnya terjun ke bawah. Dia telah jatuh di luar konkrit pemisah antara tingkat 1 dan 2 dan selepas tu jatuh pada sebuah motosikal yang ada di parking. Semalam peguam kepada keluarga Umar, M. Manuharan mendakwa ada sesuatu yang tidak betul berhubung kematian Allahyarham. Balu kepada Umar, Humaira Abdullah memberitahu dia diberitahu mengenai kematian itu pada jam 3.30 petang semalam, sehari selepas suaminya ditangkap. Kita ke perkembangan seterusnya. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah menyerahkan sebanyak 446,000 nama OKU bagi tujuan vaksinasi COVID-19. Menterinya Rina Harun berkata ini bagi mengelakkan golongan itu tercicir daripada divaksinasi. Ini yang mana yang ada di bawah jagaan JKM, yang penerima bantuan JKM, kita ada bantuan orang kurang upaya, yang penerima bantuan EPC
dan sebagainya. Jadi ini juga yang kita juga telah serahkan nama kepada pihak yang berkaitan supaya mereka ini juga kita berikan disegerakan pemberian vaksin kepada mereka. Rina berkata langkah itu bagi meningkatkan jumlah pendaftaran OKU yang ketika ini hanya lebih 190,000 telah mendaftar melalui MySejahtera. Terdahulu, beliau melakukan tinjauan pelaksanaan vaksinasi OKU di Pusat Pemberian Vaksin di Persatuan Orang Buta Malaysia di Kuala Lumpur. Selepas kisah sukar mereka dipaparkan media, 3 pelajar yang menetap di Keterih, Kelantan kini mendapat perhatian anggota Parlimen Anwar Musa. Ketiga-tiga mereka, Amy Nazira Junoh, Syamimi Syafiqah Rusli dan Anis Arini Asri menerima sebuah tablet setiap seorang hasil sumbangan Menteri Wilayah Persekutuan itu. Sumbangan tersebut dibuat susulan laporan Malaysia Kini mengenai kesulitan 4 pelajar yang amat memerlukan kemudahan peranti dan capaian internet untuk mengikuti PDPR. Anwar menyampaikan sumbangan itu melalui Setiausaha UMNO Ketirih Ahmad Termizi Musa yang berkunjung ke rumah pelajar tersebut di Kampung Banggul Lepah. Semalam seorang lagi pelajar, Anis Natasha Junoh, menerima komputer riba sumbangan anggota Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim yang disampaikan melalui wakilnya di Kota Baru. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nasyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.